Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Berjumpa lagi kita di dalam slot live session bersama Universiti Malaya. Jadi hari ini saya Irsyad Zaini dan saya Mahathir. Okey, hari ini kita nak buka soalan kepada mana-mana pelajar, terutamanya pelajar-pelajar tempatan ataupun lokal, kita kata local students kita, untuk bertanya apa sahaja jenis soalan. Boleh jadi soalan berkaitan dengan admission, maksudnya kemasukan lah, soalan-soalan yang berkaitan dengan aktiviti pelajar, anything, apa sahaja soalan yang berkaitan dengan Universiti Malaya, you guys can share je, tanya dekat dalam situ, nanti kita akan jawab all your questions. Okay, so boleh kita mula? Boleh. Okay. Okay, tengok soalan-soalannya mana. Right. So kalau korang nak tanya apa-apa je soalan pasal syarat kemasukan ke program-program yang ada di UM, ataupun macam mana nak mohon dan sebagainya, tu silakan, jangan malu-malu. Inilah masanya untuk anda semua bertanya dan mendapatkan penjelasan yang sedetail-detailnya lah. Ya, betul sekali. So jangan malu, jangan segan. Kita di sini untuk membantu anda semua, untuk merungkai segala persoalan yang ada. Okey. Yang baru datang tu selamat datang. Selamat datang. Minta tolong share live ini pada teman-teman rakan-rakan supaya mereka juga boleh dapat input penting mengenai kemasukan, khususnya untuk tahun ini. Okey. Seperti macam kita sedia maklum Mahathir, keputusan STPM dan juga SPM baru sahaja keluar. Jadi saya pastilah Mahathir mesti macam-macam soalan yang kita punya junior-junior nak tanya lah. Even saya pun sebelum ni sebenarnya pelajar Universiti Malaya, dan juga Encik Mahathir sekali pelajar Universiti Malaya sebelum ni. Jadi kalau nak tanya tu soalan tu, insya-Allah lah kita akan cuba yang terbaik lah untuk entertain kan, apa-apa sahaja soalan, tak ada masalah. Okay. Kalau nak kami kongsikan pengalaman semasa belajar di UM pun boleh. Kita boleh kongsikan. Mungkin ada di antara anda yang sudah ada cita-cita ataupun niat untuk melanjutkan pengajian tinggi di UM. Sudah pastinya salah satu sebab mungkin kerana UM ini adalah universiti yang top di Malaysia, dan juga dari sudut lokasinya kita memang yang amat strategik, iaitu terletak di Kuala Lumpur. Satu-satunya universiti awam yang ada di Kuala Lumpur. Yes, betul sekali. Okay, dan yang paling bestnya kan Mahathir, bila belajar dekat satu-satunya universiti yang terletak di Kuala Lumpur ni, banyak sangat akses kepada pelbagai tempat-tempat yang ada di Kuala Lumpur ni sendirilah. Betul. Dan seperti kita tahu, Kuala Lumpur is the heart of the heart of Malaysia. Yes. Banyak sangat tempat-tempat menarik yang kita boleh kunjungi. Macam Sabtu dan Ahad tu macam dah tak ada kelas, you tak ada aktiviti dan sebagainya, boleh berjalan-jalan lah dekat dalam KL ni. Banyak tempat kita boleh pergi. Kita boleh pergi Mid Valley, KLCC lah, Pavilion dan sebagainya lah. Tempat-tempatnya, kalau nak pergi pun public transportation sangat mudah untuk kita campailah, berdekatan je dengan Universiti Malaya. Ya. Okey, kita masih menunggu sebarang soalan. Sekiranya kalau ada soalan-soalan yang nak diajukan. Okey, mungkin ada yang tertanya berapakah jarak kampus UM dengan Kuala Lumpur. Of course, kalau kita lihat pada the city center of Kuala Lumpur itself, kita boleh anggakan sekitar dalam 10 km dari kampus. Sangat dekat. Kalau kita menggunakan kemudahan LRT contohnya, untuk ke KLCC tu mungkin mengambil masa dalam sekitar 15 ke 20 minit. Dan kalau menggunakan kenderaan lain, contoh Grab, kalau trafiknya bagus, boleh sampai dalam 15 minit. Bergantung juga dengan trafik. Sangat dekat. Sangat dekat. Betul. Dan sebenarnya kan Mahathir, sebenarnya untuk kelebihan lah, untuk
Kalau pelajar ni dia mengikut pula. Kalau pelajar tahun pertama mungkin kita tak benarkan lagi lah untuk bawa kenderaan sendiri. Yes. Tapi kalau pelajar tu dah masuk tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat, kita tak ada masalah. You nak bawa, selalunya pelajar akan bawa motosikal ataupun kenderaan sendiri. Tapi bergantung. Kadang tempat park kita pun limited dekat UM ni. Jadi bergantung kepada availability of kita punya parking space, and kita galakkan pelajar-pelajar kita sendiri untuk ambil public transportation lah. Okay, memudahkan mereka. Dan untuk ke kuliah, ke kelas ataupun kembali ke kolej kediaman tu, UM ada sediakan kemudahan shuttle bus yang bermula seawal 7.30 pagi sehinggalah 10 malam lebih kurang dan busnya sentiasa ada, pelajar boleh guna kemudahan tersebut secara percuma, hanya perlu menunjukkan kad. The best part is adalah percuma. Okey, boleh naik bas UM secara percuma kalau pelajar UM, tak ada masalah. Okey, dan saya pastilah Madi kan, pasti ada yang student macam tertanya-tanya macam manalah nak masuk UM ni. Dah lah UM ni universiti nombor 1 Malaysia, nombor 13 di Asia dan nombor 70 di dunia. Susahnya nak masuk UM ni, betul ke Madi? Macam mana kalau cara-caranya kita nak masuk ke UM ni? Sebenarnya tak susah, cuma kita kena ada keberanian untuk mencuba. Sebab saya dah pergi banyak tempat, banyak sekolah dan saya dah pusing satu Malaysia. Semua negeri saya dah terokai. Dan kebanyakan saya terima soalan yang sama, iaitu UM susah, UM nak pelajar yang hanya dapat 4 plate dan sebagainya. Semua tu tak benar Okey. Semua tu hanyalah persepsi yang diwariskan dari turun temurun daripada senior dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak, sebab saya juga pernah jumpa seorang pelajar ni yang dia mohon program perniagaan PNJK dia tidaklah 4 flat dan juga dia cerita dekat saya pengalaman dia masa temuruga, dia pun rasa macam dia tak dapat buat yang terbaik. Dia rasa dia mungkin dia tak dapat dan sebagainya, tak lepas temuruga. Tapi akhirnya dia berjaya kerana dia percaya pada diri sendiri dan dia juga maksudnya dia berani untuk buat keputusan, cuba untuk memohon UM. Jadi kalau adik-adik semua yang ada hasrat ataupun cita-cita untuk masuk ke UM, okey, pastikan yang anda semua memenuhi syarat kemasukan. Yang pertama. Yang kedua ialah meletakkan UM ini sebagai pilihan yang pertama kerana kita tahu dalam sistem UPU pelajar boleh memilih sehingga 12 pilihan dan semestinya kalau adik-adik semua ingin ke UM, okey, letaklah UM sebagai pilihan yang pertama dan pilihan lain terpulang pada masing-masing Yes. Sekejap kita setting sekejap. Okey, so selamat datang kepada yang baru datang silakan kalau ada sebarang soalan yang ingin diajukan Okey, kalau katalah kan macam selepas kita dah tahulah, contohnya kata macam pelajar UM ni taklah semuanya yang 4 flat, tak semuanya yang result tu mesti nak gempak je. Jadi daripada segi permohonan tu pula sendiri, macam mana sebenarnya, macam apa sebenarnya yang kita nak kena buat ni kalau kita nak apply masuk ke dalam UM ni sendirilah. Nanti kalau mungkin ni boleh share sedikitlah kepada pelajar-pelajar lepasan SPM terutamanya dan juga lepasan STPM. Okey, untuk pelajar lepasan SPM ada beberapa program asasi yang ditawarkan. Antaranya adalah asasi sains hayat dan asasi sains fizikal. Kami juga ada menawarkan program asasi pengajian Islam yang diadakan di di Nilampuri, kampus Nilampuri Kelantan, dan juga asasi pengajian Islam dan sains. Jadi untuk pelajar aliran sains dan juga aliran agama boleh memohon 4 program ini. Dan kalau nak lihat pada syarat-syarat kemasukannya ni boleh melayari website study.um.edu.my. Anda boleh download brosur di sana dan boleh lihat syarat-syarat kemasukan untuk program-program yang saya sebutkan tadi Dan of course pastinya permohonan itu mestilah dibuat menerusi upu.moi.gov.my. Yes, betul. Dan Adik, saya macam tanya-tanya lah, selalunya kan kalau menjadi concern ataupun sesuatu perkara yang menjadi tanda tanya bagi pelajar-pelajar ni, macam nak sambung belajar, memang nak sambung belajar, tapi bab duit ni pula macam mana? Boleh share sedikit tak kalau terutamanya pelajar untuk yang nak masuk sambung asasi? Okey.
Okey, untuk program asasi ada bantuan kewangan yang disediakan, tapi hanya kepada pelajar yang pendapatan isi rumah di bawah 10,000 ya. Dan juga yang B40 dan pelajar yang telah berjaya diterima masuk ke Universiti Malaya untuk program asasi ini boleh membuat permohonan bantuan kewangan tersebut. So bantuan kewangan ini meliputi yuran pengajian, yuran penginapan dan juga yuran perkhidmatan yang lain dan tak silap saya juga ada disediakan sedikit wang saku Dan saya difahamkan yang pelajar-pelajar asasi ni akan menginap di dalam kampus ya, di Kolej Kediaman ke-11. Betul, betul. Kolej Kediaman apa yang namanya? Ungku Aziz. Ungku Aziz, Kolej Kediaman Ungku Aziz. Jadi kelebihannya tu bila pelajar asasi ni bila dapat belajar, dapat duduk di dalam kampus ni, dapat merasai sendiri macam mana orang kata tu suasana berada dan belajar di dalam universiti terutamanya ya. Okey. Baik. Lain-lain soalan kita menunggu lagi ni. Ada soalan-soalan lain ke yang nak bertanyakan kepada kami? Dan kita juga nak mengucapkan selamat datang kepada yang baru sahaja menyertai live kita pada hari ini. Jika anda terdapat mempunyai sebarang soalan-soalan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang you guys rasa macam rugi rasanya tak tanya Universiti Malaya ni, this is the time untuk you actually nak tanya dengan kita so that kita boleh on the spot jawab you punya soalan. Okay. Mari, saya rasa kan one of the soalan yang paling famous lah, kalau dekat mana-mana lah, pergilah mana-mana universiti pun, pergilah mana-mana tempat pun, UM ni ada scholarship ke? Ya, okey. Scholarship buat masa ni memang tidak ada scholarship langsung dari Universiti Malaya. Cuma kita ada sediakan beberapa program bantuan kewangan lah, contohnya zakat zakat. Cuma ya, mungkin kerana disebabkan tidak ada banyak pilihan scholarship ataupun beasiswa kepada pelajar-pelajar tempatan, salah satu pilihan yang ada ialah dengan membuat pinjaman pendidikan PDPTN. Okey. Dan sebenarnya pelajar juga boleh cuba untuk memohon scholarship daripada badan-badan swasta di luar sana ya. Sebab ada beberapa ataupun ramai pelajar yang saya kenal, mereka mempunyai tajaan dari contoh daripada bank daripada syarikat-syarikat besar dekat luar sana. Ini juga boleh dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk anda. Ataupun mungkin boleh cuba beasiswa yang ditawarkan oleh kerajaan, contoh JPA ataupun daripada MARA sendiri. Jadi memang sangat banyak lah orang kata kalau peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswa untuk sambung pelajaran tu, utamanya pelajaran peringkat ijazah sarjana di mana-mana pun universiti awam dan terutamanya di Universiti Malaysia, di Universiti Malaya sendiri ya. Dan one of the thing yang saya rasa mungkin menjadi persoalan jugalah Mahdi, di UM ni sendiri banyak kita tengok pelajar-pelajar international ada, pelajar-pelajar lokal pun ada. Jadi medium bahasa dekat Universiti Malaya ni sendiri macam mana pula in terms of tu? Okey. Dari sudut bahasa yang digunakan dalam sesi PNP pembelajaran dan pengajaran ini kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris. Cuma ada juga beberapa fakulti ataupun program-program tertentu yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Ada juga yang menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa asing yang lain. Bahasa Arab Okay. So dia bergantung kepada program tersebut. Maksudnya tak semua, not 100% menggunakan bahasa Inggeris, tetapi some program dicampur dengan bahasa-bahasa yang lain mengikut kepada kesesuaian program ataupun subjek itu sendiri. Dan bercakap pasal pelajar antarabangsa di UM ni, salah satu keunikan kita ialah kita mempunyai lebih daripada 3,000 pelajar antarabangsa yang berasal daripada lebih daripada 80 buah negara dan 80 buah negara tu yes. Dan para pelajar terutamanya yang tempatan boleh mengembangkan rakan-rakan mereka daripada pelbagai negara. Betul. Jadi even saya pun sebenarnya daripada fakulti bahasa sebelum ni Made. Jadi dekat fakulti bahasa ni sendiri ada lebih kurang 9 jenis bahasa. Jadi bagi siapa-siapa yang berminat untuk tahu bahasa-bahasa macam Perancis ke, Itali ke, Jerman ke, Spanyol ke Spanish? Spanyol negara. Silap. Jadi macam-macam bahasa. Jadi siapa yang berminat mungkin nak sambung orang kata tu
mempelajari untuk ijazah sarjana muda bahasa-bahasa lain, bolehlah consider all these 9 programs. Dan probably saya nak clarify sedikit Mahathir. Selalunya pelajar-pelajar lepasan SPM ni dia ada confusion sikit. Right. Lepasan SPM, lepasan STPM dan setaraf ni lain. Selalu kalau lepasan SPM ni selalunya dia akan sambung program asasi dulu. Selalunya banyak pelajar-pelajar lepas SPM ni dia terus datang macam boleh tak saya nak sambung ijazah sarjana sekian. Sebenarnya kalau dekat Malaysia ni sistem kita macam tu sedikit kan. Jadi kalau untuk di UM memang kena ambil asasi punya program dulu, barulah boleh sambung untuk ijazah sarjana muda. Ataupun selain daripada asasi, actually kita ada banyak lagi program-program lain, contohnya macam STPM, diploma, matrikulasi dan lain-lain kelayakan yang kita panggil pra-university punya kelayakan. Jadi kena faham tu. Sebabnya bila student datang SPM datang macam dengan penuh harapan, saya nak sambung program bisnes lah bang, boleh tak ni sekian dan sebagainya. Macam contoh kata kita pergi Carnival jom masuk IPT sebelum ni bermula daripada Johor, Pahang, di mana minggu lepas di Kedah, Sabah. Okay. Banyak soalan-soalan ni yang saya terima lah, yang kita terima sebelum ni. Jadi kita just to make it clear, berbeza, maksudnya selepas SPM perlu ada pra-university punya kelayakan, barulah boleh sambung ijazah sarjana muda. Betul. Jadi diharapkan anda semua dah jelas tentang laluan selepas SPM dan juga selepas STPM dan setara. Okey. Baik, kita masih lagi menunggu soalan-soalan daripada adik-adik semua. Kita ada terima komen ya dalam ni, kita tengok. Ada komen? Okey, mungkin boleh kongsikan semula soalan anda, mungkin ada yang kami terlepas. Okey. Boleh kongsikan semula soalan anda. Tak apa, dalam masa yang sama kita akan berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan kemasukan, gaya hidup dan apa-apa saja yang berkaitan dengan Universiti Malaya sepanjang Q&A live session kita. Okey, so saya nak tanya Irsyad lah sebab Irsyad ni dia pengalaman luas di UM. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun di UM. Dan Irsyad juga ni merupakan seorang pelajar yang sangat aktif di kampus pernah menyertai banyak projek-projek yang dianjurkan oleh college juga oleh universiti, dan ada beberapa program yang dianjurkan di luar negara. Okay. So mungkin Irsyad boleh kongsikanlah kehidupan di kampus bagaimana. Okey, kalau kata universiti lah kan, saya rasa rugi kalau pelajar ni jenis 3K. K apa tu? Kuliah, kantin, katil. 3 benda ni. Kalau 3K je yang dia buat datang universiti, saya rasa macam eloknya macam tak payah sambung lah. Tak ada life lah. Tak ada life lah. Student life balance tu tak ada. Jadi kalau macam zaman saya belajar dulu, kalau di Universiti Malaya sendiri terutamanya kita ada beberapa jenis peringkat aktiviti. Aktiviti yang kita grupkan daripada aktiviti kolej kediaman, aktiviti fakulti, aktiviti peringkat universiti dan aktiviti peringkat antarabangsa. Jadi terpulang kepada pelajar-pelajar itu sendiri sepanjang 4 tahun tu macam mana dia nak plan out kehidupan dia, aktiviti macam mana dia nak join, peringkat mana dan sebagainya. Kalau macam saya sendiri, dahulu saya memang berfokuskan kepada aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Jadi banyak peluang-peluang yang saya dapat sewaktu tu, memang kementerian pun sangat very supportive in terms of program-program kesukarelawanan lah. Program peringkat kebangsaan, program peringkat antarabangsa yang dapat saya join, program-program misi kemanusiaan antarabangsa ke Kemboja, ke Indonesia dan sebagainya. Jadi these are the things yang membantu kita untuk develop ourselves macam in terms of macam kita punya skill percakapan, skill pengurusan, skill kepimpinan dan sebagainya. Betul. Jadi benda-benda ni tak boleh dapat dalam kelas. Jadi bila kita join aktiviti-aktiviti yang sebegini rupa, bukan saja kita dapat luaskan kita punya rangkaian kawan-kawan dan sebagainya, tetapi kita juga dapat orang kata develop diri kita in terms of interpersonal skills, which is really important. Sebab apa, Madi? Nowadays kan, kalau betul kita nak cari majikan-majikan yang nak mencari orang kata tu pekerja-pekerja kan, these are the types of thing yang dia akan cari. Maksudnya sama ada orang ni boleh memimpin ke tidak, boleh bercakap ke tidak, bagus ke tidak pengurusan masa dia dan sebagainya. Jadi ini yang kita pentingkan lah dalam orang kata tu gaya hidup di UM ni. Ini adalah benda-benda yang sepatutnya explore. Betul. Okay. Bukan setakat hadir kelas,
lepas kelas pergi kafe makan dan lepas makan tidur ke katil. So kalau boleh kita nak pelajar yang dilahirkan ni adalah pelajar yang seimbang dari sudut akademik dan juga aktiviti luar. Dan asal kita ada terima satu soalan ni. Dia kata what kind of program yang available at UM? Okay, bagus soalan ni. Right. Mungkin Irsyad nak share. Okey, macam yang saya sebut sebentar tadi, di UM sendiri kita ada dua jenis, kita grupkan into two lah. Not basically tu, tiga lah. Foundation, undergraduate dan juga postgraduate. Kalau di UM ni sendiri, kalau foundation ni kita memang berfokus kepada program asasi. Program asasi kita terbahagi kepada 4 dengan tambahan lagi satu, iaitu rancangan persediaan khas kerja pun. Kalau you nak tahu lebih lanjut, boleh download kita punya brochure dekat study.um.edu.my. Okey, ada 5 program utama. Okey, dan seterusnya untuk lepasan STPM dan setaraf. Setaraf ni maksudnya matrikulasi, diploma, STPM. Kita ada banyak lah, macam International Bachelorette lah, Australian Matriculation dan sebagainya. Untuk lepasan STPM setaraf, you boleh download kita punya brochure ijazah sarjana muda ni dekat study@um juga kan, untuk kita dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan program kita. Kita ada lebih 90 program Lebih, yes. 90 program daripada 16 ke 18? Lebih kurang 18 buah fakulti Jadi program-program daripada aliran sastra, aliran sains dan sebagainya. Jadi kita ada banyak sangat program yang you boleh check sendiri dekat dalam kita punya brochures. Kalau kita nak explain satu-satu ni, betul, makan 2-3-4 jam juga ni. Tapi kita boleh bagi contoh lah beberapa. Mungkin kalau ada yang berminat dalam bidang IT, kita ada program data science juga ada program multimedia, AI, artificial intelligence, AI sekarang yang paling top. Engineering juga ada. Kita ada civil engineering, mechanical, electrical, biomedical dan juga apa satu lagi, chemical engineering. Sebenarnya banyak. Kalau kita nak terangkan satu persatu mungkin akan mengambil masa. Cuma kita sarankan kepada adik-adik semua untuk memuat turun brochure UM, okey, di website study.um.edu.my. Okey, betul. So semua maklumat, even kita ada juga buku syarat kemasukan yang lengkap semua syarat kemasukan untuk lepasan STPM dan setaraf boleh dilihat di buku ini. Syarat-syarat minimum macam mana nak masuk program ni nak kena tahu ni. Contoh-contohnya macam aliran sains kena dapat NGK 3.0, MUET dapat berapa, band berapa dan sebagainya, boleh dapat dalam buku ini sendiri. Okey. Dan dalam masa yang sama juga M2, kita nak share sedikit berkaitan dengan program Jom Masuk IPT. Okey, yang akan ada beberapa zon sahaja lagi. Seterusnya kita akan ada zon Terengganu dan Perak pada 14 dan 15 hari bulan minggu hadapan. Minggu ni lah. Minggu ni. Dan minggu hadapan di Sarawak. Dan pada 28 dan 29 acara kemuncak. Jom Masuk IPT penutup zon Selangor, zon tengah yang akan kita anjurkan di Maep Serdang. Okey, jangan lupa untuk datang beramai-ramai untuk dapatkan maklumat terkini daripada terutamanya berkaitan UPU, berkaitan universiti awam, universiti tempatan yang ada di Malaysia dan macam-macam agensi kewangan dan sebagainya lah yang akan berada di program kita. Dan jangan lepaskan peluang, hanya 2 hari sahaja pada 28 dan 29 hari bulan, hari Sabtu dan Ahad, bertempat di Maep Serdang. Jadi adik-adik yang berada di sekitar Lembah Kelang, juga dari Melaka dan Negeri Sembilan, dan juga sekitar Selangor, dijemput untuk hadir sama-sama bagi meramaikan dan memeriahkan lagi program Jom Masuk IPT zon 8, zon akhir penutup yang akan dibuat di Maep Serdang. Pelbagai universiti awam dan swasta dan juga agensi kerajaan akan berada di pameran ini. Dan adik-adik semua boleh mendapatkan maklumat-maklumat penting tentang kemasukan, cara dan sebagainya. Mari kita ada lagi satu soalan. Dia kata kalau saya nak buat medik ni, kalau tak meet power flat, ada cara lain ke? Macam mana ni? Boleh terangkan sikit? Okey.
Medik ni memang antara program yang sangat popular lah. Kalau pergi mana-mana mesti ada yang nak tanya pasal medik. Okey, kalau di UM secara rasminya kita hanya perlukan minimum PNGK 3.8. Okey, itu yang minimum. Dan tak semestinya 4 plate. Okey, cuma kalau dapat pointer 4 itu satu kelebihan untuk adik lah. Tapi 3.8 juga boleh memohon dan cuma yang penting itu ialah ujian BMAT, Biomedical Admission Test, yang kebanyakan pelajar kita ni terlepas pandang mungkin orang maklumat tu tak sampai ataupun mereka terlupa. Wajib untuk mengambil ujian tersebut sebelum memohon program medik. Dan mana-mana universiti pun akan memerlukan BMAT tersebut. Yes, betul. Kalau di UM kita juga merupakan salah satu testing center, untuk BMAT ini. Dan biasanya permohonan untuk mengambil ujian ini akan dibuka bermula pada bulan Disember sehingga awal Januari. Betul. Dan exam peperiksaan BMAT ini akan dibuat pada bulan Februari. Tahun ini dia buat pada 14 Februari, tidak silap saya. Okey. Jadi kalau adik-adik yang masih lagi di peringkat matrikulasi ataupun yang akan melanjutkan pengajian di peringkat matrikulasi ataupun asasi dan setaraf, please make sure anda aware tentang ujian BMAT ni. Dan kalau Google apa semua, adik boleh dapat maklumat ujian ni bagaimana dan sebagainya, apa soalan-soalan, contoh-contoh soalan dan sebagainya. Kalau macam saya datang daripada Sabah dan Sarawak, macam mana pula tu kalau nak buat BMAT? Nak kena datang UM juga ke macam mana? Kalau di UM, yes, sebab kita merupakan testing center. Jadi sesiapa yang mendaftar dengan UM untuk mengambil test ini, maka ada center lah kan, ada center lah di Sabah dan Sarawak. Ya, Sabah dan Sarawak juga ada. Okay, right. So hi guys. Ada apa soalan yang you guys nak tanya, boleh. Selamat datang Okey, selamat datang bagi yang baru saja menyertai kita punya Q&A session for local admission hari ini. Jika you guys ada sebarang soalan ataupun apa-apa inquiries yang you guys nak tanya kepada kita, boleh terus bertanya, ataupun mungkin ada yang segan lah nak tanya dekat dalam ni kan, website kita punya live session, boleh juga emailkan kepada kita di study@um.edu.my. Okey, apa sahaja jenis-jenis soalan, kita akan cuba sedaya upaya untuk menjawab lah. Betul. Okey. Jadi kita masih lagi menunggu sebarang soalan. Saya harapkan soalan-soalan tadi yang diajukan kita dah jawab. Lain-lain soalan? Okey, M2 pula. M2 ni nama panggilan di nama famous sikit lah dekat UM ni kan. M2 kan. Okey, Madir, kalau macam pengambilan pelajar, daripada segi pengambilan pelajar sendiri, dalam setahun tu ada berapa banyak pengambilan pelajar? Okey, kalau secara kasarnya kita dalam sekitar 4,000 lebih lah pelajar yang kita akan ambil setiap intake ataupun September intake. Tahun lepas kita tidak selesai dalam 4,200 something lah jumlah keseluruhan untuk pelajar ijazah pertama. Dan one of the thing yang saya rasa yang paling menarik sekali, once kalau you dah dapat acceptance, dah dapat offer letter dan sebagainya, you masuk saja UM, you akan di-entertain macam raja lah. Kalau macam selalunya kalau orang kata masuk universiti je ada orientasi lah, kena bully lah, kena itu dengan apa dengan sini dan sebagainya. Dekat UM tak ada. Kalau ada, you guys cari kita settlekan isu dia, tak adalah. Tapi yang untungnya dekat UM ni, once you masuk UM, you akan dapat rasa the experience of orientasi tu sendiri, yang mana kita panggil Minggu Haluan Siswa. Okay, MHS, Minggu Haluan Siswa ni sangat seronok. Di mana kita akan dapat lihat pelajar-pelajar daripada 12 buah college berada dalam satu dewan, kita buat cheers dan sebagainya, sebagai tanda kesatu paduan lah bagi satu-satu college tu sendiri. Dan you guys dapat expose yourself towards orang kata kehidupan di kampus. Okay, macam mana pendaftaran subjek,
bangunan-bangunan fakulti di mana, perkara-perkara yang berkaitan dengan universiti dan sebagainya. Sewaktu minggu orientasi tu sendirilah you guys akan diberikan pendedahan oleh kita punya facilitator yang kita panggil sebagai pemudah cara mahasiswa ataupun PM. So itulah pentingnya untuk adik-adik semua yang berjaya diterima masuk ke universiti untuk menyertai program-program orientasi. Sebab ini adalah pendedahan yang sangat penting untuk adik-adik semua. So nanti selepas sahaja program orientasi selesai dan kuliah bermula, maka adik kena berdikari. Yes. Anda semua kena berdikari, kena semua benda kena buat sendiri. Dan kalaulah tapi jangan risau sebab pemudah-pemudah cara mahasiswa yang dilantik ini mereka ni sangat membantu. Mereka sedia membantu anytime kalau perlukan khidmat sokongan ataupun maklumat-maklumat, mereka bisa boleh bantu. Right. Mandi nak tanya pula, kalau daripada segi orang kata tu berapa lama kita nak belajar ni? Kalau asasi berapa lama, ijazah sarjana berapa lama? Okey, kalau program asasi contohnya sains hayat 8 ataupun 4 tahun, bukan 8 tahun 8 semester ataupun 4 tahun. 8 tahun tak kahwin-kahwin lah kan. Membujang dekat universiti je. Alright. Okey, ada juga yang paling lama 5 tahun. Biasanya program ni program perubatan lah. Dan juga pergigian serta farmasi. Farmasi, betul. Tahun. So 5 tahun jadi tempoh tu tidak lari dari angka tersebut lah. Okey. Macam mana pula kalau ada yang tertanya-tanya lah, mungkin macam saya sedang bekerja tapi saya nak sambung master, nak buat PhD, ada ke dekat UM ni kita offer program-program part time ke sebagainya untuk master sebagainya? Okey. So mungkin ada juga di sini penonton yang berminat dalam program-program postgraduate ataupun ijazah tinggi, master ataupun PhD. Kebanyakan program-program yang ditawarkan, khususnya program master ataupun program sarjana Yes, sarjana. dibuat selepas office hour. Biasanya dibuat pada pukul 6 petang sehingga pukul 9. Kerana kami ingin memberi peluang kepada pelajar ataupun prospek yang sedang bekerja yang bekerja untuk boleh melanjutkan pengajian di peringkat sarjana. Sebab itu kenapa kebanyakan program Universiti Melaya dibuat pada waktu selepas waktu bekerja dan juga amat fleksibel. Macam Mahdi sendiri kan pelajar lepasan sarjana daripada Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Mungkin boleh berkongsi sedikit sebanyak macam in terms of macam mana pula lifestyle, kalau macam lifestyle student degree lain, lifestyle student master ni macam mana pula kalau sambung? Okeylah, sebab peringkat pun dah jauh berbeza. Master ataupun sarjana ni kami lebih fokus kepada akademik lah. Fokus kepada buat kajian, buat penyelidikan. Dan kami, pengalaman saya sendiri, saya kurang sedikit menyertai aktiviti-aktiviti di Universiti Melaya sebab saya memang fokus kepada akademik saja, tetapi tidaklah 100% hanya tumpu pada akademik, tetapi ada juga contoh program-program yang dianjurkan oleh fakulti, seminar-seminar, talk, discussion juga saya sertai sebab itu adalah salah satu platform untuk kita menambah pengetahuan dan akan membantu kita semasa belajar di UM. Jadi dari sudut aktiviti itu memang sangat banyaklah. Cuma dari kita sahaja nak ikut ke tak nak ikut. Betul tu. Right. Okey, kepada yang baru sahaja menyertai live kita, selamat datang, dan sekiranya anda ada sebarang soalan, anda boleh teruskan tanya kepada kami. Jangan malu tanya. Instagram kami pun kami ada live, Facebook pun kita ada buat live. So if anything, kalau ada soalan apa-apa, anda boleh terus ajukan. Okey, Mahdi, saya rasakan perkara yang orang selalu menjadi persoalan lah, orang kata duduk KL murah ke? Lepas tu nak bayar itu, nak bayar ni, penginapan pula ni macam mana? Boleh kongsi sedikit ke in terms of penginapan ni, disediakan ke tak sediakan ke? Siapa yang dapat duduk? Right. Okey, untuk adik-adik yang tahun pertama memang disediakan kolej kediaman lah. Nanti masa mula-mula daftar tu memang akan ditempatkan di kolej-kolej kediaman tertentu mengikut kepada zon-zon fakulti adik supaya memudahkan nanti adik-adik semua untuk pergi ke fakulti dan untuk dari sudut yuran dan sebagainya bergantung kepada bilangan penghuni dalam setiap bilik. Kalau untuk 4 orang penghuni, charge yang dikenakan sehari adalah RM6.50. Okey. Kalau bertiga RM7,
Berdua 7.5 lah. Dan ya. kalau seorang-seorang tu mahal sikit lah. Makin selesa makin mahal lah. Makin selesa makin mahal. Okay. Alright. Okay. But untuk penginapan jangan risaulah, pelajar-pelajar yang baru masuk tahun pertama memang ada disediakan, dan untuk tahun kedua dan seterusnya itu bergantung kepada kekosongan yang ada dan juga penglibatan adik-adik dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan di Kolej Kediaman dan juga universiti. Yes, betul. Sebab itulah kenapa Irsyad kata jangan hanya fokus pada 3K tetapi juga perlu libatkan diri dalam program-program juga aktiviti yang dianjurkan, Yes, supaya betul. dapat mengumpul merit dan boleh membantu dalam permohonan Kolej Kediaman. Kolej Kediaman, betul sama sekali. Dan kolej-kolej kita pun memang, kalau orang kata tu, kalau you diletakkan berdekatan dengan fakulti-fakulti, memang sangat walking distance lah. Maksudnya nak pergi ke fakulti memang tak ada masalah. Tak adalah pening nak fikir nak kena bawa kereta, nak kena bawa motor dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Mungkinlah belah-belah malam selalunya student ni nak pergi makan nasi lemak dekat PJ sana, famous macam nasi lemak ada. Nasi lemak itu, nasi lemak ini mungkinlah boleh nak bawa kenderaan sendiri. Tapi kalau nak ke fakulti ke nak kawasan-kawasan dalam UM tak ada masalah. Ada bas, ada public transport dan sebagainya, sangat mudah. Dan juga kan yang terbaru ni kita ada basikal ni Uniride. Sangat mudah. Scan QR code, bayar, sangat mesra alam. Mesra alam. Jadi mudahlah nak ke mana-mana dalam UM ni, sangat mudah, tak ada masalah. Juga kalau rasa malas sangat nak keluar makan, order je GrabFood. Berlambat kat sini Pilih je nak makan apa, nak fast food ke, nak makanan berat ke, macam mana, GrabFood saja. Rajin tak rajin je lah keluar kan. Betul. Cuma nak bagi tahu yang keistimewaan dekat UM ni dari sudut harga makanan. Harga makanan ni memang dikawal. Kalau dibandingkan dengan makan di luar, restoran-restoran luar kampus, of course memang mahal lah. Sekali makan tu tak lari RM10, RM15. Memang. Okay. Tapi kalau dalam kampus, satu set makanan, contoh makanan tengah hari, boleh didapati dengan harga serendah RM5. RM5. Nasi, ada sayur sikit, ada lauk ayam, kemudian ada air sirap sikit, boleh didapati dengan harga RM5 ataupun RM5.5 lebih kurang lah. Sangat jauh berpatutan. Berpatutan jauh lebih murah dari makan di luar. Tapi kalau pelajar yang rasa boring lah rasa makanan kat kampus ni, boleh lah juga kan cuba makan kat luar. Ya, betul. Dan yang seronoknya di setiap fakulti ada kafe tersendiri. Betul. Jadi pelbagai jenis menu yang boleh didapati di, orang kata tu, fakulti. Hotspot di Kolej Kediaman ke-7. Ada banyak gerai, nasi kukus, ada nasi campur, roti canai, mi goreng mamak, macam-macam nak sebut banyak sangat. Cakap pasal nasi goreng kukus ni lapar pula kita. Lapar pula kan, dah jam 1 ni. Okey, dan saya mungkin kita boleh kongsikan sedikit peluang, maksudnya kalau seandainya ada mana-mana pelajar ataupun yang teringin nak melawat Universiti Melaya terutamanya, boleh hantar kita email untuk kita adakan sesi lawatan ke fakulti-fakulti kawasan keseluruhan UM yang mana ada. Emailkan kepada study@um.edu.my. Okey. Kalau adik-adik rasa macam bolehlah nak ajak cikgu, nak ajak satu kelas datang UM, datang je. Kita tak kenakan sebarang bayaran langsung. Jadi contohlah kalau ada nak melawat fakulti ni ke fakulti tu kan, nak tahu lebih lanjut kan bagaimana fakulti ni, apa kemudahan yang ada, kelas bagaimana, boleh buat permohonan lawatan. Mohon saja, rugi kalau macam, maksud saya macam kalau kita dah tak kenakan bayaran dan sebagainya, tak nak masuk universiti lain, nak masuk UM je, datanglah buat lawatan. Okey. Okey, so silakan soalan-soalan kita buka kepada semua untuk bertanyakan soalan. Okey, kepada yang baru sahaja menyertai live kita, selamat datang. Dah habis ke ni? Ramai ni yang view kita punya IG ni, Instagram kita ni. Mana-mana yang ada mahu tanyakan soalan, bolehlah bertanya kepada kita sebarang soalan. Okey, lagi sekali saya ingin mempromosikan kita punya brosur-brosur yang kita ada. Ini production khas daripada tim-tim Universiti Melaya.
program pengajian asasi, Yes. ijazah sarjana muda dan juga buku syarat kita. Jadi boleh dapatkan di study.udy.um.edu.my. Yes, okey. Boleh download secara elektronik. Kita kena sayang pokok-pokok kita lah. Boleh print banyak. Kan sekarang kita ni dalam era digital IR 4.0 Betul. So kita cuba untuk amalkan konsep paperless kurangkan penggunaan kertas dan sebagainya. Betul. Dan rata-ratanya semua yang anak-anak muda sekarang ni kebanyakannya sudah ada gadget at least smartphone Smartphone ni bukan satu orang kata tu kehendak lah, sekarang ni keperluan lah keperluan. Okey. Nak buat assignment pun perlukan internet. Yang best cakap pasal internet ni kan. Kalau dekat UM ni kan, Hadi, kalau boleh kongsikan sedikit, macam mana orang kata capaian wifi tu sendiri? Mantap. Okey. Tak silap saya beberapa tahun lepas atau 2 tahun yang lepas UM telah meningkatkan kapasiti jaringan internetnya, dan saya dipahamkan kelajuan dia tu sehingga 100 Mbps. 100 memang sangat laju. Okey. Tengok movie pun tak sangkut-sangkut. Tengok movie pun tak sangkut-sangkut dah, tak ada buffering apa semua. Siapa yang suka download movie secara haram tu? Okey, memang sangat laju lah. Sangat laju dan dia punya coverage juga dah semakin makin luas Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Kalau lecturer kata macam kenapa awak tak hantar assignment, internet tak ada. Semua ada Tak boleh buat alasan lah. Okey. Dan disebabkan juga kita juga ada melaksanakan secara what they call online learning. Online learning, yes. Okay, so seminggu tak perlu pergi kelas belajar secara online saja. Tak payah pergi kelas. Belajar kat bilik je. Sambil baring-baring. Betul ke? Saya dengar lah kan, kalau pelajar-pelajar UM ni nak pergi kelas, pakailah apa pun nak pakai. Yes. Betul ke? Apa yang saya dengar lah. Betul. Okey, maksudnya pakaian tu memang tidak ada halangan lah. Cuma ialah kita sebagai rakyat Malaysia yang terkenal dengan adat sopan budi bahasanya tu, dari sudut pakaian tu kalau boleh janganlah sampai yang mencolok mata. Pakai boxer kelas janganlah. Okey, so pakailah yang elok sikit, yang menggambarkan anda ni seorang mahasiswa di universiti yang terbaik Okey. So in terms of macam kalau pensyarah pula kan. Yep. Macam mana pula, siapa yang sebenarnya akan mengajar kita? Diorang ni apa je kelayakan yang ada pensyarah-pensyarah kita ni? Boleh berkongsi sedikit? Okey, dari sudut pensyarah di UM ni, of course pensyarah kita hampir semua mempunyai PhD ataupun berstatus doktor dan juga kita ada pensyarah-pensyarah yang kita bawa daripada luar negara, daripada tak silap saya dalam 50 buah negara pensyarah kita. Pensyarah antarabangsa? Yes, pensyarah antarabangsa so ini akan memberikan satu nilai tambah kepada dan juga learning experience ataupun pengalaman dalam pengajian anda semua dapat belajar bersama dengan pensyarah-pensyarah kita dari antarabangsa Yes. So saya rasa itu one of the kelebihan yang kita dapat berikan kepada pelajar-pelajar kita. Maksudnya yang mengajar anda semua ni bukan orang-orang biasa-biasa. Bukan biasa-biasa bukan biasa-biasa. Memang orang yang expert dalam dia punya bidang dan sebagainya. Jadi beruntunglah. Okey, dan bercakap mengenai kelebihan apa yang pelajar dapat dekat UM ni sendiri, bukan setakat pensyarah-pensyarah yang memang highly qualified, tetapi kita ada juga macam kelebihan untuk pelajar daripada segi kesihatan. Maksudnya untuk pelajar ni sendiri kita ada klinik kesihatan pelajar yang kita tak cas 1 sen pun. Percuma. Jadi kalau ada selalu yang macam demam, kami memang suka demam, pening-pening kepala, mual-mual, tiba-tiba macam tak nak pergi kelas hari ni lah, pergilah kelas atau pelajar. Tapi jangan buat macam tu. Tak elok lah pula kan. Tapi yang untungnya kelebihan jadi orang kata tu pelajar Universiti Melayu di sini adalah kita sediakan servis orang kata tu untuk kesihatan secara percuma. Kebajikan pelajar harus diutamakan. Yes. Kebajikan kita memang kita utamakan. Okey. Lain-lain soalan, ada lagi soalan ni? Okey. Mungkin kita boleh promosikan sekali lagi program Jom Masuk IPT
tahun ini ya. Mungkin Okey. Saudara Irsyad boleh kongsikan. Okey. Mungkin yang kita boleh highlightkan yang zon penutup ni. Okey. Juga. Yang menariknya untuk jom masuk IPT bagi zon terakhir, zon 8 di zon tengah lah Zon tengah. kita akan adakan di Maep Serdang pada 28 dan 29 Mac. Dan yang menariknya kali ini saya rasa salah satunya penganjuran jom masuk IPT yang agak berlainan sikit jika dibandingkan dengan zon-zon yang lain, yang mana kita mencuba mengetengahkan beberapa idea-idea yang baru. Kita akan cuba bawakan tim daripada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk kita adakan MUET mock test. MUET ni apa benda pula ni, Mahdi? Apa tu? MUET ni adalah Malaysian University English Test. Jadi bagi sesiapa yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda, anda perlu ada MUET ni. Betul. Jadi nanti dekat zon 8 ni sendiri anda dapat duduk dekat berasa sendiri. Oh, macam ni sebenarnya ambil MUET test ni. Itu lainnya. Dan juga kita akan bawakan sama juga di kerjasama dengan kalau tak silap saya ada satu jabatan, saya lupa lah pula mana untuk aptitude test. Aptitude test ni sendiri adalah untuk kita bagi peluang kepada adik-adik untuk orang kata tu kenal diri sendiri, personality you macam mana. Sebabnya selalunya kalau orang pergi education fair ni collect goodies, dapat goodie kumpul lah penuh lah, bawa trolley dan sebagainya, shopping. memang ada shopping goodies bag, dapatlah hadiah pen, dapat notebook dan sebagainya. Balik belum tentu lagi dia nak baca, jadi kita cuba ketengahkan idea yang baru. Maksudnya you datang, you kenal dulu personality you. Contoh mungkin you sesuai dalam bidang kejuruteraan, you pergi dalam bidang kejuruteraan. Kalau sesuai bidang perubatan, pergi bidang perubatan. Jadi bila datang tu you dah berfokus mana yang you nak pergi. Dan juga kita ada tim daripada UPU lah, bahagian kemasukan pelajar yang akan membantu untuk you guys buat on the spot admission. On the spot admission ni maksudnya datang-datang je you masukkanlah semua maklumat-maklumat berkaitan you. Betul. Dan you boleh terus mohon program apa yang bersesuaian dengan keputusan SPM ataupun STPM setaraf anda. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk hadir beramai-ramai. Ajaklah sekali mak ayah apa semua. Kita juga ada pelbagai aktiviti-aktiviti lain, contohnya Chillax Cafe. Chillax Cafe, kita ada pameran daripada Proton. Yes. Dan ada beberapa aktiviti-aktiviti menarik. Kita ada food truck yang akan datang bawa pelbagai jenis makanan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama kita pada 28 dan 29 di Maeps Serdang. Tahu tak Maeps Serdang kat mana? Kalau tak tahu, cari je UPM dekat situ. Sekarang ni Google dunia, Maps. dunia Waze. digital, semua ada. Waze ke Google Maps ke, semua ada dah. Okay. So rasanya kita dah berada di penghujung live kita pada hari ini. Betul. Saya pun dah lapar dah ni makan. Lama dah kita bercakap ni. Lapar sangat. Okay. Alright. So kalau ada sebarang pertanyaan, persoalan yang ingin diajukan selepas ini, boleh terus hubungi kami melalui email study@um.edu.my. Mungkin insya-Allah kalau tidak ada halangan, kita mungkin akan bersiaran sekali lagi, mungkin untuk tajuk topik-topik yang menarik. untuk topik-topik yang menarik. Mungkin ada permintaan, kan ada request daripada anda semua. Mungkin boleh cadangkan kepada kami. Dan mohon maaf sekiranya ada salah dan silap, tersasul ataupun soalan tak dapat dijawabkan ataupun terlepas pandang dan sebagainya, kami mohon maaf. So mungkin Irsyad ada kata-kata terakhir. Yes. Itulah, cuma saya nak ingatkan semula lagi, sekali lagi, jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama kita di Jom Masuk IPT pada 28-29 di Maep Serdang. Dan juga bagi pelajar-pelajar lepasan SPM dan STPM, jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk tahu apakah peluang yang ada untuk masa depan anda, dan andalah penentu masa depan anda. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk setakat ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa-masa yang lain dan masa-masa yang akan datang. Saya Irsyad dan saya Mahathir. Itu saja, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. Bye bye.